tau 50, 60 ekor lembu. Cowboy lah. Dia ada. Cowboy. Dari 50, 60 ekor lembu. Ada abang kita ingat. Banyak lembu yang dia kebelah. Jadi bila kita pergi gajah, kita jumpa dia, kita nak tanya lah. Lembu ni kita nak beli untuk buat ibadat korban. Tiba-tiba dia buang baju dia. Mulut dia macam baca sesuatu. Macam jampi apa kali lebih kurang. Lepas tu dia ribah baju dia pergi kena batang pokok yang ada tepi. Dia ribah sampai lembu ni serbu pakai kaki dia habis. Berapa puluh ekor ni pakai serbu. Kawan saya, ini kira nak curi lari lah. Ingat lembu ni mengamuk apa nak main tanduk dia. Dia kata jangan lari. Dia apa? Lembu ni berebut bakal main tu ada keliling dia semua. Dia kata kasarnya orang tuan ni. Kan? Tapi dia kata ini apa sejarah? Dia kata nak belah 60 ekor lembu kan senang dia lah. Nak kena ada ayam dah ni. Apa maksud dia kata? Dia kata nak belah 60 ekor lembu bukan senang. Dia kata nak kena ada ayam dah ni. Benda ni kita tak tahu apa. Tapi yang kita tahu lembu semua ada keliling dah. Tengok yang kena apa dah. Kan? Demikian sekali manusia di atas dunia ni boleh kontrol binatang sampai macam tu. Bukan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam saja boleh kontrol semua makhluk ni. Bukan Nabi Sulaiman saja yang boleh bercakap dengan binatang. Ada juga tempiak-tempiak benda ni kepada manusia-manusia yang hidup hari ni. Sama ada ilmu dia betul tak? Kita tak tahu lah, kita tak tanya dia. Tapi Allah izin benda tu berlaku dia. Nampak? Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Allah tanya juga yang tu di hari akhirat esok. A'taituk wa khawaltuk. Kamu di atas dunia dulu aku bagi macam-macam dekat kamu. Dan kamu di atas dunia dulu aku bagi dekat kamu kebolehan kontrol. Bukan kata orang, bukan binatang kamu boleh kontrol. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dan apa kamu gunakan segala kelebihan yang aku bagi kepada kamu itu? Tuhan kata, hang guna macam mana? Jadi pemimpin, jadi ketua, jadi apa, banyak orang duduk di bawah, hang guna kedudukan hang tu macam mana? Tuhan kata, jawab depan Tuhan. Begitu. Maka dijawab oleh anak Adam itu seperti dahulu tadi juga. Syekh ni jawab macam tu juga. Apa kata dia? Fayaqulu ya Rabbi jama'tuhu wa tammartuhu fataraktuhu aktsara ma kana fa'arji'ani atika bih. Macam tadi juga. Dia kata maka katanya ya Allah ya Tuhanku, hamba telah himpun semua harta itu masa akhir dunia dulu. Dan telah hamba banyakkan dan hamba biarkan harta itu. Dan tidaklah hamba terancil-ancil akan dia sekali-kali. Maksud kata aku jaga semua harta ni, aku tak buat lebih kurang dengan harta ni. Sehingga mati hamba, maka hamba tinggal akan dia lebih banyak daripada barang yang ada dulu. Dia jawab macam tu juga. Mula-mula ada 5,000, masa mati dalam akaun ada 500,000. Banyak duit yang aku tinggal masa mati dulu memang banyak. Maka kembalikanlah hamba ke dunia supaya hamba boleh bawa dan tunjukkan harta itu kepada kamu. Lu jawab dulu tu. Kamu tak mengaji, nak jawab apa? Kan, tak tahu apa. Dia jawab dulu. Dia kata memang harta ada banyak sungguh. Masa mati dulu memang lebih banyak daripada hak mula dulu. Dan ni kalau tak percaya bagi aku balik dah ada dunia kena ramai buku akaun tunjuk. Memang ada 500,000. Dia kata. Macam tu dia jawab ke Tuhan. Maka dipinta pula oleh Tuhan terangkan apa yang diperbuatnya daripada amal yang bersangkut paut dengan harta itu. Dan sekalian pemberian Tuhan itu. Tuhan kata macam tu juga, aku tak mau dengar duit hang ada banyak mana. Aku nak tanya apa yang hang buat dengan harta tu. Aku nak tanya, yang aku bagi dekat kamu keistimewaan, boleh kontrol orang, boleh kontrol manusia, kamu guna kelebihan itu untuk buat apa? Aku nak tanya yang tu, Tuhan kata. Sehinggalah pada akhirnya, kosong, tidak ada apa satu kebajikan kepada dia. Last sekali Tuhan kata dia ni dikarut, tak ada apa yang ini. Hidup saja yang atas dunia dulu. Dia dengan lembu kerbau sama. Hidup, fikir nak makan, fikir nak memuaskan hawa nafsu, itu sahaja dia ni di atas dunia. Masa Allah bagi dekat dia umur 50, 60, 70, 80 sampai 100 tahun umur Allah bagi kat dia. Dia habis semua umur tu dengan fikir nak himpun harta, dengan fikir nak puas hawa nafsu, dengan fikir nak berseronok. Yang tu saja. Tak ada satu benda agama yang dia buat. Maka Allah Subhanahu wa taala kata dia ni tak ada guna. Kita duk tanya lama-lama, fayumsa bihi ilan nar. Maka diumpankan dia ke neraka. Begitu. Kata At-Tirmizi ini hadis dhaif. Ini hadis dhaif.
Dhaif tentang hadis dhaif apa ni? Hadis dhaif adalah hadis yang boleh digunakan untuk beramal. Cuma dia tidak boleh digunakan untuk hujah buat hukum. Jadi hadis ni bukan hadis hukum. Hadis ni hadis nak cerita kepada kita at-targhib wa tarhib, supaya bila kita dengar kita rasa takut, supaya dengan takut itu kita lebih berjaga-jaga diri kita. Maka hadis itu hadis dhaif, dia boleh digunakan untuk beramal. Begitu. Masalah lupakan Tuhan itu dibalas dengan azab oleh Allah. Sesungguhnya lupa dan lalai akan Tuhan itu, sesungguhnya lupa dan lalai akan Tuhan itulah yang suka jadi kepada hamba Allah, kepada manusia, baik tua ataupun muda. Tengok dia kata. Yang ni yang saya syok dengan Syekh Idris Al-Marbawi. Dia punya kitab dia cukup sedap. Baca sekali lagi. Masih sedap kita baca dia sekali. Dia kata sesungguhnya lupa dan lalai akan Tuhan itulah yang suka jadi kepada hamba Allah daripada manusia, sama ada tua atau muda. Baik orang tua, baik orang muda. Dia lupa akan Tuhan ni. Ya, dah lepas. Yang tu maksudnya. Lupa. Kita dia lupa. Sampai semayang pun lupa. Apa punya karut ni? Semayang dia tak lupa. Dia boleh lupa. Bukan lupa rakaat dalam semayang dah. Lupa nak semayang. Lupa rakaat dalam semayang. Nabi pun biasa lupa. Pasal apa? Pasal Nabi pun manusia. Satu yang kedua, pasal apa Nabi pun biasa lupa dalam semayang? Pasal bila Nabi lupa, maka lupa Nabi itu menjadi pengajaran kepada kita. Nabi bukan selalu lupa dalam semayang, tapi Nabi biasa lupa dalam semayang. Tentu kalau baca dalam hadis, Nabi SAW biasa semayang bersama dengan sahabat-sahabat dia. Khilaf ulama, ada sebahagian kata semayang asam, ada sebahagian kata semayang zuhur dan sebagainya. Nabi SAW biasa semayang dengan sahabat-sahabat dia. Nabi semayang sampai 3 rakaat. Sedangkan semayang tu semayang yang 4 rakaat. Sampai 3 rakaat, tiba Nabi bagi salam. Tiba-tiba Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat yang ada di belakang ni, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, semua sahabat yang baik-baik ada di belakang ni, mereka betul-betul ingat baru 3. Betul-betul ingat baru 3. Mereka sahabat Nabi baru 3 rakaat dah bagi salam. Maka sebahagian sahabat ingat kata, wahyu baru turun pun 4 potong jadi 3. Ini dibahaskan di dalam kitab, di dalam kitab hadis, tentang hadis yang sekitar hari ini dibahaskan. Jadi sebahagian sahabat ni ada yang teringat kata apa? Kok ada wahyu baru turun pun tengah-tengah duduk semayang ni, Tuhan kata 3. Maka Nabi pun bagi salam dekat 3. Ada pula sahabat teringat kata, Nabi terlupa apa ni? Dia ingat 4 pun. Tapi tak berani nak tegur Nabi. Kata Nabi terlupa. Sebab mereka rasa mustahil Nabi lupa. Mereka nak menafikan sifat manusia yang ada pada Nabi itu. Ini ceritanya begitu. Dan Nabi pun bila dah habis bagi salam apa semua, sedikit doa, dan Nabi bangkit balik rumah dia. Rumah Nabi kembang masjid gitu aja. Kalau kita pergi di Madinah tu, Raudhah itu adalah Masjid Nabawi, Masjid Nabi hak asal. Kembang dengan Raudhah itu bilik yang menjadi rumah Nabi dengan Aisyah. Nabi balik ke situ. Bila dah Nabi masuk dah dalam rumah dia, sahabat-sahabat yang tinggal ni mula baru bercakap, dan Nabi tak ada baru bercakap. Siapa tiga? Maka timbul yang tadi ni, sebahagian kata mungkin wahyu baru pun. Sebahagian lagi kata takkan Nabi lupa. Ada baiknya kalau kita sebut dia kata Nabi, pokoklah Nabi lupa. Dan dalam pada itu Nabi keluar balik daripada rumah dia. Nabi keluar balik daripada rumah dia, maka seorang sahabat kata, Ya Rasulullah, kamu semayang tadi 3. Nabi kata 4. Nabi kata. Sahabat-sahabat bila dengar macam tu, faham apa? Nabi sudah keluar. Maka dia kata, tak ya Rasulullah, sebenarnya 3. Semua kata 3. Nabi dengar-dengar macam tu, Nabi terus main duduk balik atas sejadah dia, sambung lagi 1 rakaat. Itu cerita hadisnya, hadis yang agak pedas. Maka perbahasan hadis itu dia timbul macam-macam. Boleh ke selepas dah bagi salam balik ke rumah, dah main balik, orang tegur pula sambung 1 lagi, boleh ke? Okay. Yang tu kita nak tahu lebih lanjut, buka kitab tu baca macam mana penyelesaiannya. Itu nak abang kata ilmu ni tuan-tuan, kita belajar, dia lagi rasa lazat, lagi rasa syok, dia rasa bertambah maklumat kita. Macam tu. Kita kena baca bab tu, jangan baca bab ni. Nah, apa kata yang lupa yang dimaksud